Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minar rasyidin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sambung majlis ta'lim ikhwatul iman, alhamdulillah. Ini daripada kita membincangkan buku kecil ini berkaitan dengan zikir sesudah salat fardu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ni nama dia buku poket, pasal boleh buah dalam poket. Buat simple lah je, macam kotak okok ya. Faham tak nampak kan? Orang ingat kita rasa okok, rupanya buku. Mudah aja. Ada di luar sana buku ni, kat tepi pintu tu. Siapa nak dia boleh ambil. Ikhwatul iman, kata para ulama hadis, apa-apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya akan memberi satu manfaat kepada kita. Sangat bermanfaat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkaitan dengan hal Nabi menceritakan bila kita nak tidur. Bila kita nak tidur, Nabi kata syaitan akan datang, dia akan ikat kita dengan 3 ikatan. Setiap kali dia ikat kita, dia akan kata alaika lailun tawil. Dia ikat, dia baca jampi ni. Farqud dia kata. Dia pun setan ni jenis jampi juga. Dia ikat satu ikatan, dia jampi. Alaika lailun tawil. Farqud. Dia ikat, dia jampi, dia embuih. Dia ikat, dia jampi, dia embuih. Dia ikat daripada atas kepala kita sampailah kaki kita. Dia buat 3 ikatan. Macam kita duk tengok orang duk balut mayat kan, ikat satu kepala, ikat satu, macam tu dia ikat kita. Maknanya kita ni bila tidur ni, dia buat kita ni macam kena kapan. Dia kata, dia bisik di telinga kita, alaika lailun tawil. Dia kata malam masih panjang, tidak. Itu dia punya jampi serapah dia. Malam masih panjang, awal lagi, tidak. Bahasa lain dia kata malam muda lagi. Malam tu muda, tidak. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang ketika dia tidur, dia jaga, first wake up. First wake up dia jaga-jaga, dia sebut nama Allah. Dia sebut alhamdulillah ke. Sebut nama Allah, fazkurullah. Nabi kata putus satu ikatan, putus. Yang dia ikat tu tak ada siapa boleh main buka. Kecuali sebut nama Allah aja. Sebut nama Allah putus. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin. Kalau anda buka Riyadhus Salihin dalam bab keutamaan sembahyang tahajud, jumpa hadis ni. Nabi kata kita bangkit, kita ambil ayat sembahyang. Nabi kata putus satu ikatan tadi ni. Lepas tu kita sembahyang, tak kira lah sembahyang sunat ke, fardu ke, jatuh masjid ke, atau sembahyang subuh terus ke. Nabi kata putih lagi satu ikatan. Nabi kata siapa boleh buat macam ni, dia bangkit dalam keadaan nasyitan. Apa dia? Dia dalam keadaan cukup segak. Nabi kata Allah bagi segak kat dia. Kalau orang utara dia kata cargas, kalau orang sini dia kata cergas. Sana cargas, sana ada huruf ca, cargas dia kata. Kita bangkit dalam keadaan cargas. Nabi kata taibun nafsi, jiwa dia jadi baik. Nabi kata
Wa illa, kalau dia bangkit-bangkit dia tak sebut nama Allah, dia tak ambil ayat sembahyang, dia tak sembahyang, Nabi kata apa? Nabi kata wa illa, kalau tidak dia akan bangkit, Nabi kata, dalam keadaan khabithun nafsi, jiwa dia jahat. Nabi kata dia bangkit dalam keadaan khabithun nafs, jiwa dia jadi jahat, jadi jelek, jadi kotor. Nabi kata dalam keadaan kaslan, malas. Nabi kata sebut aja benda agama dia jadi malas, dia jadi slow, dia jadi tak larat. Ulama hadis kata daripada hadis ni ada panduan. Panduan apa dia? Inilah faedah kita dapat bila kita mengikut sunnah Nabi, dunia lagi. Dan inilah mudarat kita dapat bila kita tinggal sunnah Nabi. Yang kacau tu jiwa insan. Kerana itu ikhwan, sunnah Nabi ni dia sentiasa tabuk rahmat kepada kita. Nabi masa kita nak tidur, apa amalan Nabi? Ambil ayat sembahyang. Itu adab. Dia bukan benda fardu, tapi bagi satu orang yang duk belajar pasal sunnah Nabi, kalau dia tak buat, dia mai rasa apa? Dia mai rasa tak, itu bahasa Melayu, saya mau bahasa orang putih. Dia kan. Kan dia mai rasa apa? Jiwa rasa tak apa seronok kan. Dia sunnah, kita duk belajar nak kenal Nabi. Tiba-tiba kita tahu dia sunnah, bila kita tidur kita tak boleh buat. Dia jadi apa? Dalam ni dia tak seronok, dia jadi macam apa? Dia tak bahasa tu dia tak mai. Kan? Jadi macam tak apa seronok. Tak betul bahasa Melayu. Saya mau bahasa orang putih. Dia mai satu rasa, dia rasa tak dia macam itulah, faham je lah. Nabi suruh kita ambil ayat sembahyang, tidur ambil ayat sembahyang. Yang kedua, tidur subhanallah. Nabi suruh kita baca tidur Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33. Zikir tidur dia lawan dengan zikir sembahyang. Zikir sembahyang dia start Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir tidur dia Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Nabi suruh kita buat. Nabi suruh kita buat macam tu. Dah habis apa dia? Nabi suruh kita baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi suruh buat. Kumpul dua tangan kita, satu macam punya embuih di tapak tangan kita. Nabi suruh sapu semua badan-badan kita, sapu semua. Nabi kata ayatul kursi satu. Ayatul kursi ni sambil duduk bahasa utara dia kata sambil duduk melentang lah tu, duduk hampak badan atas katil tu, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayatul kursi. Satu doa pendek baca. Doa tu lah doa tidur kita kan, baca cukup. Dalam kita duk baca tu, yang kata syaitan ni cukupnya syaitan dia ni. Yang kata syaitan ni cukupnya syaitan dia ni. Dia maikat. Antum bayang kalau tak buat apa langsung. Dia maikat. Hanya Nabi kata jaga-jaga zikrullah, ambil wudu, sembahyang. 3 ikatan tu putus. Kita bangkit dalam keadaan nasyitan, segak bugak Nabi kata. Kita bangkit dalam keadaan apa? Kita bangkit dalam keadaan taibun nafsi, jiwa kita jadi baik. Kalau tidak, Nabi kata kau bangkit dalam keadaan khabithun nafs, jiwa mula jadi jelek. Dan kaslani, dalam keadaan malas nak buat ibadat semua.
Itu ikhwatul iman Nabi ajak kita. Kita buat apa yang Nabi suruh buat. Ini semua akan jadi bekal di hari akhirat. Baik ikhwan, kita tengok buku kita ni. Apa cerita buku ni? Hari itu kita baca-baca cerah awal. Hari ni tengok apa nak jadi. Baik. Dia kata zikir dibaca setelah solat fardu 5 waktu ada 2 macam. Zikir yang umum dibaca lepas maghrib, lepas isyak, lepas zuhur, lepas asar, lepas subuh. Ada pula zikir yang khusus dibaca maghrib dan subuh saja. Sembahyang 5 waktu ni ada 5. Subuh dengan maghrib kadang-kadang Nabi baca sikit lebih lain dengan 3 waktunya lain. Zuhur, asar dengan isyak ni. Zuhur, asar, isyak kadang-kadang zikir tu sama. Subuh dengan maghrib dia lain sikit. Dia 2 waktu ni sama. 3 waktu tadi lain sikit Nabi baca. Macam Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali Nabi baca lepas subuh, lepas maghrib. Zuhur, asar, isyak Nabi tak baca. Subuh dengan maghrib Nabi baca 7 kali. Nabi kata siapa baca Allahumma ajirni minan nar, maksud dia ya Allah, hang peliharalah aku, hang jauhlah aku daripada nar, daripada neraka ni. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat At-Tirmizi, Nabi kata neraka jawab. Neraka kata Allahumma ajirhu minni. Neraka kata ya Allah, jauhkan dia yang baca kalimah tu daripada aku juga. Ini semua hadis-hadis bersifat ghaib. Kita kena bagi satu percaya, satu walak kepada Nabi. Dia bercakap secara jujur, dia tak bohong. Zikir yang dibaca lepas sembahyang waktu maghrib, subuh, isyak, subuh, zuhur, asar, 5 waktu, habis-habis bagi salam belah kanan, habis-habis bagi salam belah kiri, Nabi akan baca ni, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada juga riwayat menceritakan lepas-lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebelum Nabi kata astaghfirullah, Nabi takbir dulu, Allahu akbar, baru Nabi kata astaghfirullah. Ada riwayat macam tu, ada. Tapi riwayat macam tu tak banyak. Riwayat yang ghalib, yang biasanya astaghfirullah. Dan untuk sembahyang fardu, Nabi akan pilih istighfar yang paling sederhana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini nama dia Sayyidul Istighfar dalam hadis Bukhari. Siapa baca Sayyidul Istighfar, makna dia Sayyidul Istighfar ni kita kata pengulu segala istighfar. Siapa baca dia, Nabi kata waktu pagi, kalau dia mati tak dan sampai malam, dia mati tengah-tengah tu, Nabi kata dia ahli syurga. Siapa yang baca malam, tak ada menjelang waktu pagi besok, dia mati celah-celah tu, Nabi kata dia ahli syurga. Ada tengok besar tak besar, yang kata Sayyidul Istighfar. Tapi ni semua Nabi tak baca lepas sembahyang. Nabi baca lepas sembahyang benda yang cukup ringkas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi ajak kita istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi ajak, tapi yang tu Nabi tak baca lepas sembahyang. Nabi baca dalam biasa-biasa. Kadang-kadang tengah dia buat kuliah macam ni, seperti hadis Imam Muslim, kata Abdullah bin Umar, aku dah tengok Nabi buat kuliah. Tengah-tengah dia buat kuliah tu, Nabi kata astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Tengah-tengah buat kuliah, dia sebut pula astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni. Cakap-cakap dia ulang lagi sebut benda ni. Kata Abdullah bin Umar, aku duk kira satu kuliah nak boleh daripada maghrib pi isyak tu 100 kali Nabi dan istighfar dan minta rahmat kepada Allah. Nabi lah kan. Kalau ustaz pula 100 kali gelak pecah perut pula gelak pula. Nabi macam tu. Tapi lepas sembahyang dia pilih yang paling ringkas. Apa dia? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Nabi baca apa dia?
Nabi baca di sini dia cerita, Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ringkas. Kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaiki ya'udu salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram. Yang tu tambahan daripada para ulama. Yang Nabi baca ringkas, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ringkas. Tak apa, kita nak buat macam mana buat, tapi Nabi buat kita mau tahu dulu, lepas tu baru kita buat satu compare siapa yang paling baik sekali bacaan dia di sisi Allah. Kemudian Nabi buat apa? Nabi baca la, tu macam tu. Itu memang hak Nabi baca tu, daripada astaghfirullah Allahumma antas salam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, turun lagi subhanallah lagi. Tu besar lah. Balik sana pun ada satu. Bagilah siapa yang pergi gantung ni, mudah-mudahan Allah bagi pahala besar kat dia. Besar tu. Cuma dia pergi duduk belah kiri belah kanan lah. Lepas sembahyang jenuh duduk pergi pusing kot tu pula. Dia duduk pergi pusing kot tu pula. Tapi benda tu dia tulis pun azkar ba'da salah al-mafruḍah fi daw'is sunnah. Iaitu apa nama zikir-zikir lepas sembahyang yang fardu menurut as-sunnah. Itu betul. Ini ada riwayat daripada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan habaq ke orang ni, contoh aja saya nak buat. Jangan habaq ke orang ni rahsia pagi-pagi subuh ni, rahsia kita. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah terima. Boleh, tapi Nabi tak buat. Pasal tangan-tangan kita tak melanggar undang-undang JPJ mana pun. Boleh buat, tak apa. Nak buat boleh, tapi Nabi tak buat. Apakah satu faedah di atas nama ibadat Nabi tak buat, kita buat? Apa satu faedah? Sedangkan syarat Allah makbul ibadat kita ada berapa? Ada 3. Satu, mukmin. Ayat 125 surah An-Nisa. Syarat dia mukmin. Siapa buat amal soleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan wahwa mukmin, dia mukmin. Syarat untuk Allah terima ibadat, kita mukmin. Kita muslim, kita mukmin. Satu. 2, apa syarat dia? Kita buat dengan ikhlas kepada Allah satu-satu ibadat. 3, apa dia? 3, ittiba'us sunnah. Fudail bin Iyad, nama besar ulama salaf. Dia baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia sampai pada ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia sampai, dia stop. Dia kata Allah berfirman, Allah menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa yang lebih ahsan, lebih elok, lebih baik amalan dia. Dia kata sepatah, dia kata ahsan, paling baik amal, maksud dia paling ikhlas dan paling benar. Orang tanya dia, apa maksud Tuhan? Dia kata ahsan, Quran kata ahsan, buat amal paling elok, paling baik. Paling elok, paling baik itu maksud dia paling ikhlas dan paling benar. Dia pun kata kami faham. Kalau Tuhan kata paling ikhlas, kami faham. Tapi paling benar ni apa dia? Dia kata amal kita kena ikhlas. Paling baik bermakna kita buat amal bagi kepada Tuhan paling baik daripada diri kita. Paling baik yang kita boleh beri kepada Tuhan ialah paling ikhlas daripada hati kita buat keluar bagi ke Tuhan. Dan apa makna paling benar? Dia bertanya kat dia. Dia kata, hangpa tak faham ke? Maka semua amal kita mesti ikut orang yang paling benar. Orang yang paling benar tak ada orang lain. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu syarat buat ibadat yang disimpan dalam suratul Baqarah ayat 112, suratul Kahfi ayat 110, disimpan di situ. 2 tempat ni Allah simpan ayat-ayatnya macam ni. Jadi tak ada satu faedah. Nak buat boleh dah, nak buat boleh buat.
tangan kita pun tak ada sakit apa, nak pusing boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dia baca pun tak tahu. Mulut ke depan, tarik mai sampai atas dada, tampak bintang paha, pak. Kata salah lah, tak salah. JPJ pun tak boleh berkelak surat saman, tak boleh. Tapi ikut siapa? Ikut orang paling benar ke? Kalau kita ikut dia, tak apa, kita selamat dengan Tuhan. Tapi kalau tak ada, lebih baik tak usah buat. Boleh nampak nah. Jangan habaq kat orang lah ni, kita punya rahsia sajalah. Tapi habaq kat orang ni hang duk pusing macam helikopter ni pasal apa? Dia bubuh penampang sekali lagi. Awal Muharram dapat penampang cuma dengan dia. Tak, kita belajar bukan kerja kita nak pergi dengan orang. Kita nak bagi tahu kat diri kita tak ada faedah. Kalau kita buat satu benda tak ikut Nabi, tak ada faedah. Habis dah kita baca ni semua, Nabi suka baca satu doa pun ada di situ. Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Nabi suka baca. Allahumma, Nabi kata ya Allah. Ni Nabi baca dalam bentuk zikir, jenis tak angkat tangan. Baca lepas sembahyang. Habis dah istighfar, Allahumma antas salam wa minkal salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma, Nabi kata ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tak ada siapa boleh halang apa yang nak bagi baik kat aku, tak ada siapa boleh halang. Wala mu'tiyah lima mana'ta, dan tak ada siapa boleh bagi apa yang hang nak halang. Bila Tuhan halang satu benda pada kita, tak ada siapa boleh bagi. Wala yanfa'u zal jad minkal jad. Nabi kata, ya Allah, apakah manfaat kemuliaan manusia ni ada kalau Allah tak bagi kemuliaan tu dekat dia? Orang rasa mulia dengan bangsa, orang rasa mulia dengan tu. Adakah benda ni semua bermanfaat pada dia? Kaya ni semua kalau Allah tak bagi benda tu pada dia. Itu hadis Al-Bukhari. Hadis tu hadis Bukhari. Lepas tu Nabi baca hak bawah tu, hak panjang tu sama, yang tulis tu dengan buku kita ni sama. Nabi baca panjang sikit, kita pun tak bisa dengar. Kan pasal kita pun tak bisa baca kan, panjang sikit. Nak dengar, kita cuba dengar pagi ni apa Nabi baca. Dengar pun satu macamnya pelik. Apa dia ni duk baca pula. Ikhwan, teringin sebelum kita mati, benda-benda yang Nabi baca ni nak baca sekali, supaya kalau ada satu soalan di hari akhirat, tengok buku kita tahun 2010 tertulis, sambut awal Muharram baca doa awal tahun akhir tahun, tertulis dalam diary kita. Tak apa, baguslah kan, bagus. Awal tahun akhir tahun pun bagus juga. Tapi tengok tak tertulis satu doa yang pernah Nabi baca dalam diary kita. Yang ni sedih kan. Awal tahun, akhir tahun semua orang tahu. Antu tanya siapa pun, ustaz mana pun antu tanya saya ke, tanya mana-mana Al-Fadhil, semua jawapan dia sama. Ustaz, awal tahun, akhir tahun Nabi baca tak? Nabi tak baca. Habis kita baca pasal apa? Dia orang lama-lama buat, kita buat pergi lah. Jawapannya agak macam tu. Semua tahu. Tapi yang kita nak baca ni, Nabi baca. Biar yang orang tak baca, Nabi tak baca, orang baca, kita pernah baca. Yang Nabi pernah baca pun kita pernah baca. Orang putih panggil fair and square. Dia tak mau sengit sebelah, ikhwan. Doa Ukasyah kita baca, doa Haikal kita baca.
Ukasyah tu pun tak tahu doa tu ada. Kita tahu. Kita pergi pelekat nama dia, doa Ukasyah. Ukasyah ni adalah hadis Muslim, dia ahli syurga. Tapi tak pernahlah dia baca doa sepanjang tu. Kita sudah baca dalam Majmu' Syarif ada doa Ukasyah. Esok Ukasyah tu nanti tanya kita, ni Ukasyah yang mana pula ni? Macam nama aku je. Haikal, doa Haikal. Oh, baca doa Haikal, mandi minyak kebal. Doa Nabi tak pernah baca. Baca sekali. Kita dengar apa Nabi baca lepas sembahyang. Nabi kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahudin walau karihal kafirun. Nabi baca. Hadis ni hadis Imam Muslim. Nabi baca. Itu kata tak bisa dengar. Tak apa, buku ni ada, balik hafal. Kan? Sama-sama saya pun hafal juga, kita pun hafal juga. Duduk lepas sembahyang baca. Mula-mula bawa buku lah. Lepas sembahyang satu macamnya, buka buku duk mengapai. Tak ada malu apa, doa Nabi. Memang kita tak apai. Kan? Snack masuk dalam telefon apa kan? Nampaklah elok sikit kan, kalau buku lagu ni nampak sangat orang tertel dia duk apai buku, boh dalam telefon nampak smart sikit lah nampak. Tapi benda yang sama lah duk apai. Tapi nampak tu kira elegan lah. Kalau baca buku nampak macam Mai Chang Lun. Boh dalam handphone pula Apple ke apa ke, nampak smart lah. Apa sikit. Lepas tu Nabi buat apa? Macam kita duk buat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi buat. Macam kita buat tadi tu betul. Baik. Dia nak bagi sikit catatan dekat kita. Dia kata hadis ni adalah hadis daripada Imam Muslim. Dia kata ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Nabi sebut, Nabi kata man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Ini apa kelebihan kita duk baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dalam hadis Imam Muslim kata, siapa-siapa lepas sembahyang dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 dan dia bagi cukup 33, 33, 33, 99. Dia tutup yang ke-100 itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tutup macam tu. Nabi kata apa? Siapa boleh buat macam ni tiap-tiap kali sembahyang? Nabi kata ghufirat khatayahu. Allah mesti ampun dosa dia walaupun dosa dia tu sebanyak buih di laut sana. Oh banyak. Kalau rajin pergi pantai kira tengok buih 1, 2, 3, 4. Dia pecah pula. Kira pula lagi satu. Banyak. Satu sunnah kita buat. Ikhwan, apa kita belajar dengan hadis pendek ni? Pendek dia, setiap benda Nabi ajar, jaminan Allah kepada lidah Nabi suruh sampai kepada kita, Allah nak bagi fadilat. Lah ni fadilatnya Allah suruh Nabi sampaikan kepada kita, Allah nak ampun dosa kita. Kalau kita boleh buat sunnah macam ni lepas 5 waktu sembahyang, jangan bangkit lagi.
Bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri. Kalau ada satu kerja yang agak cemas sikit, sambil duduk jalan tu, subhanallah, 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 subhanallah. Handphone set lagi buka lah. WhatsApp ke, set lagi lah. Perhabis ni dulu. Allah jamin nak bagi pada kita, dalam riwayat Imam Muslim, Allah nak ampun dosa kita sebanyak buih di atas muka laut. Dan dosa kita lebih banyak daripada tu, Allah nak ampun. Mukhalafah dia, pelajaran bertentangan dengan ayat ni ialah, siapa nak bagi jaminan fadilat macam ni kalau benda tu kita buat bukan daripada Nabi? Fadilat tu kita nak tuntut kat siapa? Kalau kita buat dari Nabi, fadilat Tuhan bagi. Kalau kita buat di atas cadang orang, recommend orang, petua orang, fadilat dia nak tuntut kat siapa? Maka kerana tu mesti tahu. Kena tahu hak kita baca tu apa, dari siapa, apa kedudukan riwayat dia. Kita baca apa lepas sembahyang yang biasa kita duk buat kan, Ilahi ya Rabbi subhanallah, 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 subhanallah. Apa lagi dia baca? Subhanallah apa? Ilahi ya Rabbi subhanallah. Apa baca subhanallah, subhanallah, subhanallah apa? Ada dia disambung pula alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli hal wa ni'matin, Allahu akbar. Satu kalimah berhenti sambung dengan ayat pendek tadi. Siapa ajak? Satu bab. Yang Nabi ajak subhanallah, 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 cukup 33 berhenti. Terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup 33 berhenti. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup 33 berhenti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat Muslim kata dosa kita Allah ampun. Yang kita buat macam lain, kita tahu nak tuntut dekat siapa. Satu pelajaran. Baik. Ni pula dia nak cerita kepada kita, bila kita berzikir lepas sembahyang, zikir lepas sembahyang ni boleh buat dengan 2-3 cara berdasarkan beberapa riwayat. Satu, memisahkan antara tasbih, tahmid dan takbir. Satu, kita berzikir macam biasa, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebut, orang Penang kata seketui-seketui, sebiji-sebiji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seketui-seketui. Macam tu. Satu cara. Cara kedua, dibolehkan menggabungkan tasbih, tahmid, takbir. Yakni dengan kita menyebut subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar. Boleh macam tu juga. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Boleh. Dia kata yang ni berdasarkan satu riwayat yang lain. Dan tutup juga dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga. Ataupun boleh juga cara ketiga, boleh baca dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Boleh juga. Tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Yang menggenapkan angka 100 itu la ilaha illallah. Yang ni tak? Yang ni subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Boleh dia kata. Cara ni ada disebut di dalam riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah. Daripada Ka'ab bin Ujrah, kata dia dalam riwayat Muslim, Nabi kata ada beberapa muaqibat yang tidak akan kecewa orang yang mengucapnya atau yang mengamalkannya setiap kali selesai sembahyang. Nabi kata dalam hadis Imam Muslim ni, Nabi kata muaqibatun,
la yakhibu qailuhunna. Nabi kata ada beberapa benda siapa buat dia tak akan menyesal. Nabi kata ada beberapa benda siapa buat, orang yang buat tu tak akan menyesal. Apa dia? Lepas sembahyang dia baca macam ni, dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Nabi kata tak akan menyesal. Siapa yang buat tak akan menyesal. Maksud dia apa ikhwan? Yang tak buat menyesal. Kita kalau ada peluang sembahyang malam, kalau ada peluang lah, kalau tak ada tak apa. Kalau ada peluang sembahyang malam, awal sikit kita sembahyang malam 2 rakaat, tengok ada lagi setengah jam, dan cuba duduk saat pejam mata, cuba bayang kita bangkit di hari akhirat. Yang kata Al-Mizan, tempat ditimbang amal kita ni, kalau bahasa orang tua lah, bahasa orang tua dia kata 2 dacing, 2 penimbang. Macam mana orang tua tengok kita pun tak tahu. Dia buat nama dacing. Kalau dacing ni yang kita tahu zaman Cina buka kedai tu yang timbang tu, dia bubuh batu balik ni, dia bubuh beras balik ni, dia bagi sama. Lepas tu dia tengok kati kilo tu macam mana. Orang tua kata 2 dacing. Dalam hadis kata satu belah penimbang tu lebih luas daripada langit dan bumi. Agak-agak ikhwan, nak pi letak apa di atas penimbang seluas tu, nak bagi berat, nak buat apa? Kita sembahyang malam, kita duduk sat, kita fikir, kalau penimbang tu sebesar padang bola, duk tergantung 2 lagu tu, besar padang bola, nak letak apa bagi berat? Agak-agak pergi ambil serban selai letak, dia boleh berat tak? Jarum tu tak bergerak pun tak. Tiba-tiba Nabi kata apa? Siapa sembahyang mayat? Siapa sembahyang mayat? Nabi kata Allah bagi kat dia 1 qirat. 1 qirat tu Nabi kata seberat Jabal Uhud. Siapa yang pernah sembahyang mayat mengikut cara Nabi, dia main di hari akhirat, penimbang seluas lagu tu seolah-olah sebiji bukit Uhud pergi letak sengit daging tu. Nabi kata siapa yang ikut mayat sampai atas kubur, dia dapat lagi 1 qirat. Walahu qiratani, untuk dia 2 qirat, 2 mislu seperti mana bukit Uhud. Kita pergi ke Madinah kan, kita ziarah bukit Uhud, bukan bukit hak kecil tu, yang belakang hak besar tu dia punya tinggi. Nabi kata seperti mana 2 pergi letak atas situ. Nabi kata pula kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani 'ala al-midan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata ada 2 kalimah sangat ringan sebut di mulut, tapi sangat berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata kalimah ni berat tapi ringan di mulut. Nak sebut dia sangat mudah, tapi bila kita balik di hari akhirat, letak di atas penimbang yang kata mizan ni, berat dah. Jadi kerana tu ikhwatul iman, bila kita duk baca zikir-zikir lagu ni, yang kita buat daripada Nabi akan diterima di atas al-mizan sebagai berat. Tapi yang kita buat tak ikut Nabi, kesemuanya ampung. Nampak dia mai tu nampak macam berat, tengok-tengok pelampung, tengok-tengok pelampung macam cerek. Kita ingat duk ada dalam dia ayam, kita pun cara angkat tu berat, tengok-tengok dia pergi ke belakang sekali, rupanya kosong.
Maka satu daripada Nabi tak pernah mengecewakan kita, ikhwan. Tak pernah mengecewakan kita. Dia kata boleh juga kita berzikir dengan cara, dan boleh juga cara ketiga. Cara ketiga boleh juga kita berzikir seperti yang ada dalam hadis Abdullah bin Amru. Seperti ada dalam hadis Abdullah bin Amru menceritakan Nabi zikir macam mana? Nabi tak pakai 33, Nabi pakai 10-10. Boleh juga. Lepas semayang tengok kalut dengan kenuri kenara banyak. Subhanallah 10 kali je. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Nabi pernah buat. Riwayat daripada Abdullah bin Amru. Dia kata ada dua perkara ataupun dua kebiasaan di mana tidaklah seorang Muslim menjaganya kecuali pasti masuk syurga. Nabi kata ada dua benda kalau kita jaga dia elok-elok. Nabi kata insya-Allah dia boleh bagi kita masuk syurga mudah. Satu, tasbih setiap kali sembahyang sebanyak 10 kali. Jadi kita kiralah satu sembahyang 30 kali dengan 5 sembahyang 150. Satu hak kita buat tu Allah bayar 10. Betul? Satu kebaikan dibayar 10. Lah 150 kali dengan 10 berapa? 1,500. Kita sebut 150 sehari. Allah kira 1,500 timbang pula di Al-Mizan. Allah bagi kat kita. Kalau kita boleh buat benda ni 10 kali, dia juga termasuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua apa dia? Nabi kata kebiasaan. Jangan tinggal, Nabi kata. Lepas sembahyang habis tak ada 10 kali. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Yang kedua apa dia? Nabi kata yang kedua masa nak tidur bagi dapat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Zikir macam ni lepas sembahyang dan zikir macam ni masa nak tidur. Dua kebiasaan ni kalau siapa suka berzikir tak tinggal, Nabi kata. Apa dia? Nabi kata di hari akhirat dia akan memberatkan timbangan Al-Mizan. Pun kita buat juga ikhwatul iman. Ataupun kita boleh berzikir dengan cara kelima. Boleh juga berzikir dengan subhanallah 25 kali. Tak mula 33, yang ni 10, ni 25. Alhamdulillah 25, Allahu Akbar pun 25. Sabit juga daripada hadis Abdullah bin Amru bin Al-As. Nabi pernah buat. Itu yang kita duk belajar cara nak berzikir daripada Nabi. Ataupun boleh juga lagi satu cara 11 kali. Anda tengok berapa cara punya duk ada? 11 kali. Mula 33 jadi 10 naik pula 25 turun balik jadi 11. Pun ada juga riwayat. Maka satu daripada 3-4 riwayat kita kata ni kita boleh buat. Tengok nak buat yang mana, ambil 10 pendek lagi. Janganlah kita ambil 10 buat juga, much better. Lebih baik daripada tak buat. Tapi jangan cari yang sikit sangat. Besok kita menangis tengok Al-Mizan. Tengok Al-Mizan, duk ingat Al-Mizan kecil tek lagu tu aja. Tengok lebih besar daripada langit dan dunia. Nak buat apa dia tu, nak bagi berat. Jadi cara-cara ni ada. Dan Nabi SAW lepas daripada sembahyang tadi ni, Nabi suka kata apa dia? Nabi suka baca qul huwallahu ahad. Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, Nabi baca qul a'udzu birabbin nas. Habis ada 3 Nabi baca ayatul kursi sekali. Bila Nabi baca ayatul kursi, Nabi suka start dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi tak start dengan wa ilahukum. Jangan habaq ke orang ni, rahsia kita lah. Kan orang kita dia bila baca ayatul kursi dia start dengan wa ilahukum ilahun wahidul. Tak apa nak buat boleh, custom tak boleh saman.
Tapi Nabi bila sebut ayatul kursi, Nabi tak start dengan wa ila hukum, Nabi start dengan Allahu la ilaha illa. Ini sabit daripada satu hadis daripada Ummu Salamah. Dalam hadis Ummu Salamah riwayat An-Nasa'i, Nabi kata man qara'a ayatul kursi dubur kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Nabi kata siapa yang suka baca ayat kursi hingga sembahyang baca, lepas sembahyang baca, tiap-tiap kali lepas sembahyang dia baca, Nabi kata tak ada benda boleh halang dia masuk syurga kecuali Nabi kata mati aja. Kerana syurga tu harus dimasuki dengan mati dulu. Dia baca di dunia ni tak ada benda boleh halang dia masuk syurga. Dia mati-mati terus dia masuk syurga. Ini kelebihan baca ayat kursi lepas daripada kita sembahyang. Kita baca. Okey, takat ni kita susun balik. Habis sembahyang istighfar 3 kali. Kalau sembahyang fardu 3 kali. Istighfar 3 kali. Lepas tu Allahumma antas salam. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Baca. Lepas tu baca hak lagi satu tak pernah dengar. Duk ada di situ. Kan? Kalau siapa-siapa pula ada duit lebih sikit, mungkin boleh beli lagi satu lagu tu, pergi pelekat atau mana-mana dekat sikit, jenis boleh nampak pula. Baca, masuk, tengok mewah sikit, duk mengapai. Habis tu Nabi buat apa? 33 subhanallah. Ima 33, ima 10, ima 11, ima 25. Atas kita. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi baca qul a'udzu Nabi baca qul huwallahu ahad sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali, lepas tu ayatul kursi dekat ni. Lepas tu Nabi buat apa? Lepas tu Nabi SAW, yang tu hak kita sebut tadi ni, Nabi buat untuk Zuhur, Asar, Isya. Zuhur, Asar, Isya. Tu. Macam mana untuk 3 waktu ni? Zuhur, Asar, Isya, istighfar. Allahumma anta salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu masuk Allahumma la mani'a lima a'taita tadi. Lepas tu masuk apa? Zikir. Subhanallah, subhanallah semua tu. Lepas tu qul huwallah, al-falaq, an-nas. Lepas tu ayatul kursi. Titik habis. Ada dah al-Fatihah? Kan orang kita jangan habaq kat orang lah, saja-saja, tak ada apa-apa. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dara salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Fatihah. Lepas baca Fatihah wa ilahukum ilahu. Menjadikan Fatihah sebagai wirid lepas sembahyang. Ada tak ada dalam riwayat? Tak ada. Kita tahu dan tak ada riwayat Fatihah menjadi wirid lepas sembahyang, tak ada. Ni dalam ni dia pusing. Habis tak ada, macam mana orang duk buat? Kita tak boleh nak cerita. Kalau baca jadi lagu mana? Kalau baca tak jadi apa-apa. Dia tak ada apa. Macam lepas sembahyang dia usah okok lagu tu, jadi apa, jadi tak tahu nak jadi apa. Tapi nak pergi tuntut apa kelebihan, tak ada. Tapi kalau lepas sembahyang ayatul kursi, ada tak kelebihan? Ada. Kita baca tadi. Lepas sembahyang kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada tak kelebihan? Ada. Dosa kita diampun. Istighfar, ada tak kelebihan? Ada. Tapi lepas kita sembahyang, jadikan Al-Fatihah sebagai wirid, tidak ada dalam
Tak ada dalam riwayat. Okey, baik. Bila mai sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib, Nabi tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa hu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi tambah. Artinya yang ni yang kita duk baca 10 kali ni, Nabi tak baca untuk 3 waktu. Nabi baca untuk 2 waktu, subuh dengan maghrib. Cara Nabi berzikir macam tu. Tu satu doa pendek Nabi baca. Baca tak angkat tangan. Kat sini dia tak bubuh doa pendek. Dalam buku kita ada. Kat sana pun dia tak bubuh. Ada yang bawah sekali tu, yang ada warna-warna tu. Ada. Ada yang ada gambar tu. Daripada jauh tak apa nak clear sangat. Sama dengan doa kita di sini. Jenis baca tak angkat tangan. Subhanallah, subhanallah habis. Nabi sebut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Apa maksud dia? Ya Allah, aku minta kat hang, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku minta kepada hang rezeki yang baik-baik. Ya Allah, aku minta dekat hang amalan yang diterima. Habis, maka bila kita baca tu, selesailah wirid kita lepas sembahyang. Maka dah habis dah, bermakna kita dah ikut dah cara Nabi. Lepas tu kalau kita nak baca sendiri, kita sendiri, apa yang kita nak minta dalam bentuk doa, kita boleh baca sendiri-sendiri. Itu zikir Nabi. Saya ulang balik nah. Cerah ni dia suka main awal sangat. Saya ulang balik. Habis sembahyang, istighfar. Saya tanya satu soalan lah. Pasal kita pun dah, kalau proyek sekolah dah akhir tahun dah ni. Proyek akhir tahun dah. Nabi baca tak yang kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Nabi baca tak yang tu? Baca. Kan? Ada riwayat, tapi Nabi tak baca lepas sembahyang. Nabi baca benda tu macam nak balik ni lah. Nak jalan balik, duduk di rumah sambil tengok Asro, duduk pegang remote control tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas sembahyang Nabi cari benda yang paling pendek, tak mau bagi susah umat dia. Pasal lepas sembahyang ni di belakang ramai orang. 3 kali je Nabi buat, tak lebih, 3 kali. Tu pun pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Tambahan al-azim tu pun ulama keluarkan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ampunlah aku ya Allah, ampunlah aku ya Allah, ampunlah aku ya Allah. Betul, Allahumma antas salam. Betul, la ilaha illallah tadi ni sekali tasbih. Subhanallah. Atas kita 11 ke 10 ke 33 ke 25 atas kita. Lepas tu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu ayatul kursi. Lepas tu tutup dengan apa? Satu doa yang pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Habislah zikir. Itu zikir Nabi. Kalau untuk subuh, untuk maghrib, Nabi tambah 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia tak sebut satu di sini. Untuk subuh lagi satu, subuh dengan maghrib Nabi tambah Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Habis. Dah habis dah kita buat zikir ni semua, maka selesailah. Kita telah pun menghiaskan sembahyang kita macam sembahyang Nabi. Maka Nabi dalam satu riwayat lain, Nabi benarkan kita membaca apa-apa doa yang kita nak baca secara sendiri. Dah habis dah kan? Kita rasa nak minta. Dalam riwayat Nabi kata di antara tempat yang makbul doa lepas sembahyang.
Minta satu benda yang kita nak minta. Dah habis dah semua, nak tadah tangan. Ini nak minta dalam bentuk tadah tangan. Tadi daripada istighfar sampai doa tadi, semua dalam bentuk tangan tak angkat. Tangan duduk di bawah. Ni kita nak minta dalam bentuk angkat tangan. Minta. Ibn Qayyim dalam kitab dia Adab wa Dawa kan. Adab wa Dawa, dia kata tempat makbul doa ialah lepas sembahyang fardu. Satu ya Allah bagilah aku sihat. Ni saat lagi pukul 10 pagi nak pergi cek darah tinggi kat hospital ni, ya Allah bagilah dia turun sikit. Tiap kali aku duduk pergi doktor duduk berletiak teruk sangat, aku tak boleh tahan. Ni semalam terlupa makan ubat. Mai mengaji dengan mamak ni pada 10 pagi sampai lah tak habis-habis lagi. Ubat pun aku terlupa makan, ya Allah. Doktor nanti marah kat aku. Hang tolong aja sikit ya Allah. Hang tolong bagi pam dia tak naik ke, jarum tu rosak ke lagu mana ke. Tolong saya. Itu satu doa yang kita minta. Maka daripada awal kita baca tadi sampailah, tidak ada satu zikir, tidak ada satu doa dibaca yang Nabi ajar dalam bentuk jama'i. Jama'i ni maksud dia apa? Suara ramai. Tak ada. Semuanya suara sendiri-sendiri mengadu, berzikir, munajat kepada Rabbul Alamin. Adapun cara kita lepas kita sembahyang, imam baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wa afiatan fil jasadi, amin. Daripada kita baca cara Nabi tadi, ada tak macam tu Nabi dengan sahabat? Tak ada. Kalau kita nak buat salah tak salah? Tak ada salah, boleh tak boleh saman. Tapi tidak bersesuaian dengan petunjuk Nabi. Habis tu nak buat lagu mana Ustaz? Buat macam Nabi ya. Nabi buat macam mana? Ya, macam doktor terang tadi lah, sampai gelap sampai cerah lagu tu. Lagu mana? Lagi lagu tu. Susah. Orang kata apa pula? Tak apa, nak layan orang layan lah. Besok pergi hari akhirat, mak dengan anak pun lari tak ada setempat. Bini dengan lelaki pun lari tak ada setempat. Tambahlah orang duk kata kat kita ni, takkan lari nak duduk setempat yang kita. Kita mau fikir, kita nak buat, nak ambil semua amal ni, nak pergi letak dekat al-mizan. Dan Allah akan panggil kita seorang demi seorang. Ni semua ni hang buat. Kita kena selesaikan dengan Tuhan. So kita ada stand kita. Boleh nampak nah? Nampak saya kan, nampak dah cerah kan? Baik, ikhwatul iman. Muka surat 27. Muka surat 27. Dia buat mai sikit huraian. Mengerahkan suara ketika berzikir setelah solat. Saya saja baca slow je, tak mau baca kuat-kuat. Slow je baca. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa mengerahkan suara ketika berzikir selepas manusia menunaikan solat fardu terjadi di zaman Nabi. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui selesainya mereka melakukan salat ketika aku dengar zikir mereka seusai salat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Abdullah bin Abbas ni kecil lagi. Dia nak tahu masjid itu sembahyang habis tak habis lagi, macam mana dia nak tahu? Dia kata bila dia dengar suara bunyi agak keras sikit, tu tanda dah habis ya. Sebab bila Nabi jadi imam, Nabi takbiratul ihram, Allahu akbar, tak dengar. Dengar dalam masjid luar tak dengar. Bila Nabi rakaat, Allahu akbar, dengar tak dengar lagu tu. Tapi bila Nabi bagi salam, tahulah habis sembahyang. Pasal apa? Pasal Nabi akan ajak sahabat zikir. Dan sahabat punya suara ni besar, kuat. Kata Abdullah bin Abbas, dengarlah daripada zikir tu. Tu dah habis sembahyang. Bermakna bacaan kuat lepas sembahyang. Pernah dah wujud zaman Nabi? Pernah wujud. Hadis daripada Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari. Baik, tengok. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani berkata dalam kitab dia Fathul Bari, An-Nawawi menyatakan bahawa Imam Syafi'i menafsirkan hadis ni, hadis Abdullah bin Abbas tadi ni yang kata Nabi zikir kuat-kuat ni, bahawa para sahabat Nabi mengerahkan bacaan zikir mereka
pada masa yang sebentar sahaja dengan tujuan untuk mengajak sifat zikir setelah salat. Artinya mereka tak terus-menerus mengerahkan zikir setelah salat. Maka yang terbaik adalah imam dan makmum menyembunyikan zikir mereka kecuali diperlukan untuk mengajak zikir tersebut kepada para jemaah. Itu cerita dia. Ini boleh rujuk di mana? Dalam kitab Al-Terus ada. Kita imam, tugas imam tengok ada muka baru, nampaknya tak pernah mai, tengok baru, orang pakat duduk baca ayatul kursi, mulut dia duduk piharat lagu lain. Ini baca ayat apa pula, maknanya kawan baru mai. Imam boleh panggil dia, imam boleh kata yang lain, silent. Imam boleh kata, imam kata saya nak baca kuat-kuat, hang ikut. Allahu, ni pegang mikrofon ni. Allahu, iaitu pun Allahu, la ilaha illahu. Boleh. Pasal apa? Makmum ni jemaah baru mai, baru keluar daripada penjara Sungai Buloh, dia baru nak mai sembahyang, nak mengajak dia. Boleh. Itu kata Imam Syafi'i. Bila semua dah tahu dah nak baca apa, maka sendiri baca, sendiri dengar. Kes tu berlaku zaman Nabi pada satu tempat saja, satu keadaan. Nabi nak ajak sahabat. Bila sahabat dah hafal dah zikir, Nabi lepas sahabat. Seperti hadis Imam Muslim, riwayat daripada Ummu Salamah, Nabi semayang, Nabi beralih menghadap para sahabat, Nabi sengak, mulut Nabi duk kata astagfirullah, sahabat pun tunduk ke bawah duk baca, lepas tu Nabi bangkit, Nabi tinggalkan sahabat masuk dalam rumah dia. Jadi kata Ummu Salamah, Nabi pernah baca zikir kuat seperti dia pernah semayang jadi imam naik di atas mimbar. Bayang mimbar Nabi ada 3 anak tangga ke depan, Nabi berdiri di atas mimbar takbir, Allahu Akbar. Selalu duduk tang sini tempat imam, hari itu berdiri atas mimbar. Rokok atas mimbar, i'tidal atas mimbar. Bila nak sujud, Nabi turun ke bawah, Nabi sujud. Kata Ummu Salamah, Nabi pernah semayang jadi imam di atas mimbar. Hanya sekali 2 kali. Nak tunjuk yang kata semayang tu macam mana. Tapi kebanyakan semayang Nabi, Nabi tak naik di atas mimbar. Demikianlah kata Ummu Salamah, seperti mana Nabi berzikir kuat selepas semayang. Untuk apa? Untuk mengajak sahabat. Lepas sahabat dah tahu dah zikir, Nabi tak pernah kuat-kuat. Nabi minta masing-masing mengadu sendiri kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Nawawi, sesungguhnya zikir dan doa setelah sembahyang dianjur untuk dibaca secara pelan, kecuali jika dia menjadi imam yang maksud dia untuk mengajak zikir tersebut kepada orang. Ketika itu dia dibolehkan mengerahkan suara supaya mereka dapat belajar darinya. Jika mereka telah belajar, maka mereka telah mengetahui zikir-zikir tersebut, maka dia pun kembali membacanya dengan siar. Siapa kata ikhwan? Nawawi. Nak rujuk tak mana? Kitab dia 22 jilid, dia ada nama dia Al-Majmu'. Buka tangan lagu ni, panjang lagu ni kitab dia ada 22 jilid syarah Al-Muhadzab. Syarah 2 jilid aja. Kitab Imam Syafi'i nama Al-Muhadzab. Nawawi syarah jadi 22 jilid. Bab fiqh saja. Bab fiqh saja. Di situ dia ada sebut. Boleh imam boleh angkat suara bila-bila masa. Bila ada semua aman, cantik, elok dah. Macam kondisi kita ni dah 57 tahun kita merdeka. Agak-agak yang duduk belakang ni reti tak baca ayat kursi? Reti ya? Kan? Agak-agak yang duduk belakang ni semua tahu tak baca ni semua? Tahu. Jadi kalau tahu, cara apa yang paling afdal? Senang. Tak apalah, memang kami apa ya Ustaz, tapi saja nak bagi meriah sikit, tak apa-apalah. Bukan custom JPJ bomba boleh saman, tak ada apa. Cuma kita mau ingat, benda tu pelan sama dengan Nabi ke pelan renggang, pelan renggang, pelan renggang. Itu yang mau ingat. Dia bukan satu benda kalau hang baca kuat-kuat, aku tembak hang kena baca darah. Tak, bukan macam tu. Undang-undang tak main macam tu. Undang-undang suruh kita fikir kita siapa, Nabi siapa, dan tujuan kita buat ni untuk apa? Nak beribadah kepada Allah. Itu tujuan dia.
Saya habiskan yang ni saja. Perlu ditegaskan bahawa yang dimaksudkan dengan zikir pelan ni bukanlah sekadar menggerakkan lidah. Zikir pelan ni maksudnya bukan baca dalam hati, baca di mulut, telinga kita dengar. Macam tu semayang ikhwan, semayang dalam kitab Al-Azkar Nawawi sebut, bila kita baca semayang, kita baca Fatihah, Fatihah kita baca ni, kita baca, telinga kita kena dengar, jangan baca dalam hati. Mulut sengak. Kalau dia bisu tak apalah bisu. Tengok sembang deras. Tadi duduk di kedai duduk cerita GST ni apa duduk deras, main-main sembahyang sengak. Nak kata makmum dah sembahyang seorang sengak. Semua main dalam hati, tak boleh. Fatihah dia jenis bacaan. Mulut baca, telinga mau dengar. Mulut kita baca, telinga kita dengar. Mulut kita baca, telinga orang dengar, yang tu imam. Imam kalau baca, telinga orang kena dengar. Jangan imam baca, telinga dia dengar seorang. Makmum nak kata amin. Tapi kalau makmum sama makmum, sendiri baca, sendiri dengar. Tak boleh duduk baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, kawan ni duduk tengok. Apa ni? Wah, seorang kah? Aku pun nak baca juga. Tak boleh. Kita baca, kita dengar. Itu maksud dia tahiyat. Kita baca tahiyat pun lagu tu. At-tahiyat. Mulut baca, telinga dengar. Kecuali telinga kita sound trouble macam mana ke, Junuh duk ya. At-tahiyat. Jadi imam lah senang. Pekak lagu tu jadi imam. Riau lah macam mana pun, siapa tak boleh kata apa, dia tu imam. Jadi kita jangan sembahyang duk dalam hati. Baca, telinga dengar. Tidak melampau hingga ganggu orang. Tak pula diam membisu hingga tak dengar apa. Sampai sengap tak kata apa. Jari aja naik lagu tu tahiyat. Mulut terkunci. Dia ni pasal apa? Dia kata saya baca dalam hati. Tak boleh. Jenis bacaan di mulut. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tak boleh. Bisu kah? Kalau orang bisu tak apalah. Dia bisu kan? Ni sembang elok, mayang. Ui. Mana dia Allahu Akbar? Lepas mayang pun kunci mulut. Tangan aja duk pilih aku tu. Nampak 10 tu. Dia cari yang 10 dia buat. Mana dia ni di mulut? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Salah. Itu cara yang salah. Jangan sampai kita diam. Firman Allah dalam surah Al-Isra, wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kamu keras suara kamu dengan sembahyang dalam solat, dan jangan kamu merendahkan, dan carilah jalan yang tengah antara keduanya. Ini dalil yang kita baca dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i bawa di hujung bab tu dalil yang kata seafdal bacaan ialah pelan. Ambil ayat 110 surah Al-Isra. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, ini yang akhir sekali, kata dia, Nabi sebut dalam hadis Abi Daud, ingat sesungguhnya masing-masing kalian bermunajat kepada Tuhan, maka jangan sebahagian lain ganggu yang lain, dan jangan sebahagian lain meninggikan suara atas bahagian yang lain. Nabi kata, Nabi bagi pesan, semua kita munajat dengan Tuhan, lain jangan kacau. Kerja kita sembahyang berjemaah, zikir doa berjemaah tidak difardukan. Zikir berdoa, Allah nak setiap hamba minta kepada Allah. Baca. Kita pun ikhwan lepas sembahyang ambil sikit masa berzikir yang Nabi ajak. Handphone ke apa ke, nanti saat time zikir kita zikirlah pelan-pelan. Ada kerja bangkit pi. Kalau kita lepas bagi salam nak bangkit dulu, bangkit pi sembahyang, jangan kacau orang. Apa sembahyang sunat, duduk jalankan zikir kita, wirid kita. Kalau kita rasa nak duduk tempat tu juga, kita nak jalankan wirid kita, silakan. Tapi dengan suara kita tak ganggu orang. Nak sembangkan nak apa, jangan sampai suara sembang kita ganggu zikir orang. Kita habis sembahyang sunat,
Kadang-kadang orang sembahyang sunat kita tak sembahyang, kita duduk sembang. Tak apa, sembanglah. Tapi jangan suara sembang kita masuk dalam sembahyang orang. Mesti mau tahu. Ini adab. Dalam masjid tempat buat ibadat. Kita nak main duduk, orang duduk baca Quran. Kita mau fikir. Zikir pun sendiri baca, sendiri dengar. Tambah sembang. Semalam bukan Johor dengan Pelda ke? Cara tanya. Mai tahiyat masjid pun tak ada duduk. Duduk pasang sah terus, duduk terus. Siapa kena? Malam tak ada tengok mengantuk dia nak awal. Dia tu kata Pelda kena 3-1. 3-1. Apa ni? Apa ni tak cukup vitamin C. 3-1 lah. Tu 3-1 tu macam mana penalti ke apa-apa? Tak ada. Minit 71 dia skor. Betul apa lebih kurang 3-1 lah. Tu pun nak pergi bertumbuk, nak berkelahi pula. Polis main tolong ajih apa lebih kurang tak jadi berkelahi. Oh, tu final bila? Dia kata tunggu bulan depan lah final. Duduk sebang. Yang kawan tu duduk sembahyang. Allahu Akbar. Yang tu duduk kali. Aku pun tengok juga semalam dia tu kata. Tak cantik lah. Suara sembang kita masuk dalam sembahyang orang. Tak boleh. Itu salah. Demikian imam nak zikir kuat-kuat. Orang masbuk ada belakang. Mereka masbuk. Mereka duduk sembahyang fardu. Kita duduk zikir. Kita baca, telinga kita dengar. Kita tu sah kacau dia. Dan kawan yang duduk sebelah kawan duduk sembahyang tu, nak sembang, nak apa, kena fikir. Dia duduk buat ibadat, dia menghadap Tuhan. Kita nak jawab mesej ke, mesej kita nak bunyi tintong lagu apa ke, dia nak main, kena silent lah pasal dia duduk sembahyang. Kita tak ada hak ganggu dia. Ini agama majak kat kita. Agama majak macam tu kat kita, ya ikhwan. InsyaAllah ya ikhwan, kalau dibagi umur panjang, kuliah subuh akan datang, kita akan tengok satu bab hukum berzikir dalam bentuk lengkongan pula. Buat satu macam lengkong, lepas tu kan kuat lah, la ilaha illallah, la ilaha, boleh ke tak boleh kan? Yang ni kalau nak selamat balik, nak selamat betul balik baca sendiri. Kalau ustaz baca dia kurang selamat. Dia balik dia mau baca. Tengok sikit-sikit. Tapi kita sekadar bagi penjelasan. Kita demi Allah ya kawan, kita tak akan menyalah siapa-siapa. Cuma apa kita duk baca ni, kita nak cari Nabi buat macam mana dan kita nak ikut itu je. Tak ada. Kalau kita tengok orang duk sembahyang, tu imam duk nak tara dia nak sembahyang, usalli fardal subahi, astaghfirullahalazim, nawaitu usad, astaghfirullahalazim. Kita tengok amboi, kereta api pun kapal terbang pun tekoh senang. Tu imam nak tekoh awak payah sangat tu imam boy. Kan? Kapal terbang tekoh lagu tu je dia pergi. Tu astagfirullah. Macam buat dosa besar-besar. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, pegang mikrofon pula, tuan-tuan bayang depan kita ada jambatan Siratal Mustaqim. Oh. Cara kiri kanan kita ada pencakok daripada neraka-neraka ni. Bayang sembahyang kita, sembahyang yang terakhir. Bayang tuan-tuan, ni nak sembahyang ni. Duk bagi tazkirah pula. Bayang tuan-tuan, ni awal Muharram ni. Yalah awal Muharram lah. Tapi apa kena mengenal kita nak sembahyang? Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, usalli, nawaitu sauma qadin, usalli. Awak payah sangat nak sembahyang tu imam. Kita duduk belakang, kita kata demi Allah, kita tak kritik dia. Kita sebagai makmum kita duduk. Tapi kalau kita diberi tugas jadi imam, kita tak buat lagu tu. Kerana Nabi tak buat. Allahu Akbar. Tu imam tu jegih. Senang. Lepas sembahyang dia tanya kita, amboi senang hang sembahyang? Hanya senang ke nak sembahyang? Dia tanya kita pula. Kita kata sembahyang senang. Tu imam yang bagi susah. Dia kata hanya orang jahil saja sembahyang senang. Tu imam Nabi ajak sembahyang senang. Ni duk pergi buat kapelah jinggau tu pasal apa? Kalau suruh kita jadi imam, istighfar pun kita tak baca. Kita duduk atas tikar sejadah, bismillah pun kita tak sebut. Pasal Nabi tak start sembahyang dengan bismillah. Nabi start dengan Allahu Akbar. Yang itulah sembahyang.
Pembuka sembahyang Allahu Akbar. Masuk sembahyang dengan Allahu Akbar. Keluar sembahyang dengan assalam. Lepas tu wirid. Start dengan wirid, istighfar. Habis. Tak ada kita nak start apa-apa. Usolli pun tak baca. Saya tak baca lah. Habis. Dah tak habis lah nak baca lah. Apa habis? Saya tak baca. Pasal abang tak baca? Nabi tak baca. Nabi tak baca tak apa, dia Nabi. Kita siapa? Alamak, Tok Imam. Tok Imam bagi ayat bergerun. Kita kata pasal sedak kita siapalah kita nak tumpang dia. Pasal sedak kita ni siapa? Pasal tu nak tumpang dia. Kalau kita lupa diri kita siapa, kan? Jadi kita tak mahu tu semua. Tak ada bayang bah. Bayang Tuhan duduk depan kah? Semua tak boleh bayang. Pasal Tuhan tak boleh bayang. Dia memerlukan dalil. Tak boleh bayang. Kita nak azan. Azan lah. Pergi mikrofon. Ambil uduk semua cantik elok-elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Duduk depan mikrofon. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah. Nak azan. Tok Imam nak azan kan nak buat nasyid. Nak azan kan? Azan dia start dengan dalam hadis Abdullah bin Arqam, daripada Abdullah bin Zaid. Azan start dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan. Kita pun Allahu Akbar. Iyalah memang azan lagu tu, tapi nak bukan senang. Dia kata masuk meminang pun pantun. Yang tu pantun bukan azan. Yang tu meminang, ni azan. Meminang nak pantun kan nak apa pelingkuk bela. Yang ni azan. Azan jangan compare dengan meminang. Sekali lagi azan jadi meminang, meminang jadi azan. Kalau dah kita nak compare lagu tu, kawan tu duduk depan mikrofon pantun dulu, dagang Pak Malau, dagang bertempat. Apa tu bila ni nama Pak Malau lah. Cara Nabi. Tapi kalau orang lain buat, demi Allah kita tak kata apa. Tak ada lah kita pergi dekat dia duduk, tak apa duk pergi buat kerja lah. Tak ada, itu hak dia. Dia rasa tu boleh jadi bekal nak timbang di Al-Mizan, dia proceed. Kita buat apa yang Nabi ajak. Wallahi demi Allah ikhwan, nak mencari yang baik di sisi Allah, ikut Nabi Muhammad. Supaya Allah terima kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada soalan nak tanya ke? Ingat lebih selamat jangan tanyalah. Boleh juga. Ya. Ya. Wallahu taala alam. Allah Maha mengetahui. Yang paling afdalnya kita ikut urutan dia. Itu paling afdal. Tapi kalau orang kata yang depan istighfar. Istighfar duduk depan. Habis-habis istighfar terus kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu baru kita kata Allahumma anta salam. Baru ayat kursi pun boleh juga. Tapi kalau kita boleh ikut macam hadis tadi, itu satu urutannya sangat menarik. Sangat menarik. Solat sunat sebelum jemaat lepas azan. Pohon pencerahan. Kalau pohon pencerahan saya tak boleh nak buat, sebab saya gelap. Cerita dia sembahyang sunat sebelum Jumaat. Sembahyang sunat sebelum Jumaat ni ada dua. Ada dua jenis sembahyang yang jadi perbahasan. Satu, sembahyang sunat yang disebut dalam hadis Imam Muslim, dia dibuat sebelum Jumaat, iaitu sebelum sebelum azan. Yang ini sabit dalam hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah, iaitu pada hari Jumaat kita start Jumaat dengan mandi Jumaat. Kita sunat mandi Jumaat. Pakai pakaian yang elok, kita ada pakaian yang elok, pakai minyak wangi semua comel-comel, kita jalan pergi. Dosa kita diampun oleh Allah. Masuk masjid, buat tahiyat. Habis kita buat tahiyat, kita dibenarkan semayang sebanyak-banyaknya, 2 rakaat, summa rakaatain, bagi salam bangkit balik buat 2, bagi salam bangkit balik buat 2, sampai orang azan.
Yang ni orang panggil intizar, sembahyang sunat menunggu hari Jumaat. Nawawi buka bab ni dengan nama tatawwu', sembahyang sunat pada hari Jumaat. Benda ni sepakat wujud dalam mazhab Asy-Syafi'i dan semua mazhab yang lain. Bila orang azan, habis sembahyang kita, tak ada apa dah. Dan siapa boleh buat macam ni? Nabi SAW kata apa dia? Allah ampun dosa dia, Jumaat yang dia sembahyang tu dengan Jumaat depan tambah 3 hari. Kira Allah bagi keampunan dia 10 hari. Dia start dengan mandi Jumaat di rumah, jalan masuk masjid, jangan duk langkah bau orang. Kalau kita nak mencelah dia pun minta permisi. Bapa minta laluan. Bila aku menikah dengan mak, bapa orang kita je layak buruk. Kalau pergi Pulau Pinang banyak lagu tu. Pulau Pinang ni dia melawak tak kena tempat. Hari Jumaat pun dia melawak. Jadi kita pun pakcik kan, pakcik nak lalu sikit, dia tengok aku menikah dengan mak menakan hang yang mana bagi aku pakcik, kau tu orang Pulau Pinang. Dalam mes-mes Jumaat pun cengih. Dia kata nak tumpang lalu, hang nak lalu lah. Kan lutut dia berotot dengan lutut kan. Kita tak maulah langkah dia dah silap pulut. Dia pergi buka bunga dalam masjid sekejap lagi. Marah dia. Jangan langkah orang, minta elok, jangan pisah orang. Depa duduk macam tu, kita pergi tengah, depa memisah, kita sembahyang tengah-tengah, lagi dia terbakar kita. Dah hamil lambat, hang pisah pula kami dua orang, lagi dia terbakar. Mai awal sikit, duduk depan sekali, sembahyang sebanyak-banyaknya. Allah ampun dosa kita 10 hari. Yang ni sepakat ada dalam mazhab Syafi'i. Ada pun lagi satu sembahyang sunat, iaitu sembahyang dah masuk waktu tuk bila azan. Bila tuk bila azan, sementara khatib nak baca khutbah, kita sembahyang 2 rakaat yang orang panggil dengan qabliyah Jumaat. Yang ni tidak ada satu sandaran hadis yang kuat. Dia hanya menjadi ijtihad para fuqaha. Ijtihad. Maksud dia diambil dengan satu riwayat yang yang umum. Nabi kata di antara azan dan qamat ada 2 rakaat. Nabi kata di antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Mengambil dalil yang umum itu, kata para ulama, bila ada azan ada 2 rakaat sebelum qamat. Ulama-ulama yang menyatakan tak ada ni, dia kata tak. Hari Jumaat Nabi tunjuk sendiri sembahyang macam mana. Nabi masuk azan, Nabi masuk terus Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi salam bila azan. Bila Bilal azan, habis azan terus Nabi baca khutbah. Maka menunjukkan hadis yang dikatakan apabila azan nak menunggu qamat ada sembahyang 2 rakaat, maka itu berlaku untuk sembahyang lain daripada hari Jumaat. Maka itu menjadi perbahasan para ulama dan kita panggil ijtihad para ulama, tapi dia masuk dalam bab yang tidak kuat. Jadi macam tu juga kita kata siapa nak buat dia boleh buat lah. Sayyidina Osman, hak saya kata ni buka bab Jumaat, buka dalam kitab Al-Jilid 1, buka bab Jumaat, jumpa saya kata ni. Dia cerita kat situ Sayyidina Osman azan Jumaat 2 kali. Sayyidina Osman azan ni pun jangan habaq ke orang ni. Sementara tunggu cerah ni tak apa cerah lagi, nak tunggu cerah betul-betul. Azan Osman 2 kali. Dalam kitab Imam Syafi'i cerita yang kata azan Osman 2 kali itu macam mana. Osman azan, satu azan sebelum masuk waktu. Azan yang kedua masuk waktu. Jadi Osman azan macam mana? Osman azan kita kata lebih kurang lagi 20 minit nak masuk Zuhur hari Jumaat. Dia azan satu. Bagi hak pedagang-pedagang duk menega, duk timbang, duk tawak menawak ni, bagi depa ni ingat. Jumaat dah. Kalutlah nak mandi ke nak apa kah. Lepas tu betul-betul azan hari Jumaat. Hari Jumaat dah masa masuk waktu betul. Maka masa azan kedua Osman buat,
Osman telah berada di atas mimbar bilai azan. Habis bilai azan, Osman terus baca khutbah. Maka Osman pun tidak buat 2 rakaat yang nama dia qabliyah Jumaat. Yang Osman buat hak sunat, hak mula tadi kita habaq sebelum masuk waktu. Manakala yang kita azan masuk waktu satu, masa khatib nak baca khutbah satu. Nampak? Osman azan, ni Osman bin Affan, bukan Osman Jailani, Osman bin Affan. Ni Sayyidina Osman bin Affan. Kalau Osman Jailani, seks polis yang buta mata tu, Sabariah tinggal dia jadi Osman Jailani. Osman bin Affan, dia azan sebelum masuk waktu dan masuk waktu. 2 kali dah azan, 2 kali. Nanti dalam Imam Syafi'i kata Osman azan 3 kali. Apa kata 2? 3 dia kata. Ulama Syafi'i kata dah, yang sahihnya 2. Tapi ada riwayat daripada Muawiyah, Osman buat 3. Dia buat 3. Sebelum masuk jemaat 2 kali. 12.30 satu, 12.45 lagi satu. Pukul 1 satu. 3 kali. Tapi yang diterima 2 aja kebanyakan ulama. Manakala kita azan, kita ikut Sayyidina Osman juga. 2 tu Sayyidina Osman. Tapi cuma kita pi letak agak tak berapa sama macam Osman. Kita pi letak masuk waktu satu. Masuk waktu satu sebelum nak naik baca khutbah satu. Itu saja kita punya beza. Tapi azan 2 kali diiktiraf ada. Tapi cuma mungkin cara aja. Maka kerana itu melahirkan perbincangan qabliyah jemaah ni wujud tak wujud. Dari segi sunat hari Jumaat macam sahabat mula tadi wujud. Mai awal semayanglah banyak mana. Tapi yang dikatakan lepas masuk waktu baru nak semayang 2 rakaat, yang ni kebanyakan para ulama menyatakan tak ada. Kalau orang buat, tak apa dia buat, hak dia lah nak buat. Dan memang di Malaysia ni orang bagi waktu, ruang untuk buat lah. Tapi kita mau tahu satu benda, seperti kata Imam Syafi'i, kalau boleh sembahyang macam Nabi, yang tu yang paling baik sekali. Itu yang saya faham daripada soalan ni. Boleh nah? Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau kita masuk masjid, khatib duk baca khutbah, kita sembahyang 2 rakaat yang ringkas, kita duduk. Ada orang kata tu Nabi baca khutbah, kawan tu masuk, Nabi suruh dia sembahyang. Itulah nama dia sembahyang qabliyah Jumaat. Ulama adi jawab, dah, itu tahiyat. Bukan qabliyah, tahiyat. Nabi suruh kita masuk masjid dengan tahiyat, penghormatan. Itu saja yang ada. Tujuan kita belajar ni daripada ikhwan, nak betul diri kita, nak bagi sama lain dengan jalan Nabi. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita jiwa yang besar. Kita dengar sunnah Nabi, kita jadi seronok, dan kita akan mendapat satu syafaat di hari akhirat nanti. Ikhwan, mudah-mudahan Allah bagi berkat ke kita dunia sampai akhirat. Wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.